Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua murid-murid. Okey, seperti biasa hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani. Okey, tajuk pada hari ini gerak gimnas dengan tajuk, kita tengok tajuk apa? Dunia terbalik. Okey, dunia terbalik. Okey, tajuk kecil dia ialah topik dia ialah imbangan songsang. Macam mana imbangan songsang ni? So, okey, untuk hari ni sebelum tu cikgu nak peringatkan lah. Okey, hari ni kita tak buat aktiviti sebab bagi cikgu aktiviti ni agak bahaya jika kamu buat seorang-seorang. Kalau dekat sekolah cikgu boleh jaga, boleh kawal, boleh apa? Boleh sokong kamu. Tapi mungkin dekat rumah, mungkin ibu dengan ayah sibuk kecuali mereka sanggup untuk buat dengan kamu. Alright, so kita tengok pada akhir PDP, murid akan dapat melakukan imbangan songsang dengan sokongan. Sokongan tu maksudnya ada orang tolong pegang. Okey, dengan sokongan. Okey, ataupun ini pada kalau dalam ayat ni ialah pada kepala dan tangan. Maksudnya kamu kena guna bahagian kepala kamu dengan tangan untuk seimbangkan badan kamu semasa melakukan imbangan songsang ni. Okey, menyatakan perbezaan luas tapak sokongan dan kedudukan pusat graviti semasa melakukan pelbagai imbangan statik, dinamik dan songsang. Okey, so kita sambung teruskan. Okey, apa itu imbangan songsang? Ini dia. Nampak tak gambar tu? Gambar kepala kat bawah, kaki dekat atas. Okey, itulah imbangan songsang. Kepala dia, tangan sebagai penyokong. Kita tolak badan ke hadapan menggunakan ujung kaki, kepala dan tangan. Ni yang perlu kuat ni, ni yang perlu sokongan ni. Okay. Tangan kena kuat, leher pun kena kuat. Contoh lakuan ni lakuan penuh dia buat dan laju. Okay. Orang ni dia buat tanpa dulu sebab mungkin dia dah pandai. Okay. Okay, so kita tengok. Okay, kalau kamu nak tengok dalam rujuk buku teks, kamu boleh tengok buku teks muka surat 5. Okay, tajuk dia dunia terbalik. Okey, kita cuba baca dalam tu Susan melakukan imbangan songsang dengan sokongan kepada kepala dan tangan. Kekuatan otot tangan, otot teras serta otot tengkuk memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan lakuan. Okey, otot teras tu ada kat bahagian perut dengan kat bahagian pinggang. Otot tangan ni nak jadi sebagai sokongan. Ni sebagai tapak sokongan. Okey. Right, so kamu boleh tengok rujuk buku teks muka surat 5. Siapa ada buku teks? Okey, ni aktiviti pertama. Kemahiran pertama macam mana dia nak bermula. Okey, kita tengok okey kedudukan ni yang apa yang putih ni. Ini ialah pusat graviti. Okey, kalau kamu tanya kalau kamu tanya kat mana pusat graviti tu cikgu? Okey, pusat graviti tu kat pusat perut kita tu lah. Ya, kat pusat itu, kat perut kamu tu ada pusat. Itulah pusat graviti badan kita. Okey. Okey, badan akan lebih stabil. Bila dalam kedudukan macam ni, dia rendah. Nampak tak dia rendah dan tapak sokongan dia besar. So, kita lebih stabil. Kalau tolak, susah nak jatuh. Okey, badan lebih stabil apabila pusat graviti rendah dan tapak sokongan luas. Okey, masa ni tak perlu pegang sebab dia dah stabil dan pusat graviti dia rendah. Right. Okey, nampak bila dia dah menolak kaki dia untuk naikkan badan dia ke hadapan, nampak tak pusat graviti dia dah naik lebih tinggi. Okey, masa ni dah kena pegang sebab kalau tak pegang, kamu akan terguling ke depan. Jatuh depan ni. Okey. Alright, kemudian naikkan kaki, cikgu akan tahan di depan, kena kuatkan. Semasa ini kena kuatkan bahagian tengkuk. Bahagian otot di bahagian leher kamu. Dan juga tangan perlu kuat untuk menolak ni. Ni nak tolak ni.
So, ke masa ini otot di bahagian teras dah perlu bekerja, buat keras, kerja keras untuk mengekalkan keseimbangan. Nak tolak, nak kaki naik ke atas. Kemudian cikgu akan tolong kamu. Ataupun orang dewasa, abang, kakak akan tolong kamu untuk naikkan kaki ke atas. Kemudian bila dah sampai ke atas, cikgu akan pegang di bahagian kaki saja. Masa inilah otot teras ni bekerja dengan kuat. Kamu kena kuatkan ni otot teras ni di bahagian pinggang dan juga di bahagian perut. Okey, pastikan kedudukan tangan sebagai tapak sokongan seimbang antara kiri dan kanan. So, kena sama-sama kuatlah tangan kat nama tu supaya stabil. Okey, tangan ni kena berada di hadapan ke muka. Bukan di tepi sini. Dia kena berada di dekat hadapan muka supaya membentuk bentuk segitiga. Kepala, tangan, tangan. So, bentuk segitiga. Okey. Okey, kalau ada dekat tu kita boleh gunakan sebagai tanda, ada tanda dekat atas tilam tu supaya untuk memudahkan kita buat tapak sokongan. Satu tanda kepala, dua tanda tapak tangan. Right. Minta bantuan ahli keluarga sebagai penyokong. Okey, bagi mengelakkan risiko kecederaan. So, sambung lagi. Okey, persoalannya, Kenapa imbangan dapat dilakukan dengan mudah semasa kedudukan lebih rendah berbanding setelah kaki dilejangkan ke atas. Kaki dilejangkan tu bermaksudnya kaki diluruskan ke atas. Okey. Kenapa? Okay, jawapannya ialah ketika pusat graviti rendah dan tapak sokongan lebih luas akan lebih stabil. Manakala pusat graviti yang tinggi, bila kita dah luruskan kaki tu, maksudnya pusat graviti kita tu berada perut dah, pusat kita dah berada tinggi daripada tapak sokongan, ya, dan tapak sokongan kecil akan tidak stabil dan lebih mudah jatuh. Tak boleh buat tapi dia pandai-pandai buat. Inilah terjadi. Habis rekod dunia terbalik, orang terbalik. Yang tangan ni dia lebih susah. So kena buat pandai di yang kepala dulu. Macam kita buat yang ni dulu, baru dah boleh sampai ke yang tangan. Nanti mungkin kamu akan belajar. Sebenarnya 5 atau 1 tajuk ni. Jadi yang tangan. Cuba tak ingat. Okay, ingat. Kalau buat kat rumah, kena pastikan kawasan yang kamu buat tu jauh daripada benda-benda berbahaya.